آله الكرام وأصحابه شون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi rabbi shrah li sadri haula wala quwwata illa billah. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa adam man nafa'a bi ulumi fid dunya amin. Bermula hakikat ma'rifah situ yang dituntut atas setiap mukallaf. Hakikat ma'rifat ay syariatan pada syariat, zahiratan yang zahir. Ada dua, satu ma'rifat secara zahir, ma'rifat ammah. Satu lagi ma'rifat yang khas. Kitab tasawuf dia membahaskan ma'rifat yang khasah, tauhid khas. Ada pun dalam ilmu tauhid atau ilmu usuluddin dia membahaskan tarikat atau ma'rifat yang ammah, ya, ma'rifat secara umum, dengan bawa mendatangkan makna bidalil wal burhan. Ya, ada pun ma'rifat ahli hakikat bizab wal wijdan, syuhud wal iyan. Itu beza dia. Bermula hakikat ma'rifat yang dituntut ini pada syarak yang zahir ni atas tiap-tiap mukallaf. Ini orang yang akil lagi balik, itu mukallaf. Mana allazi kullifah, mereka yang ditaklifkan hukum syarak kepada dia. Apa dia? Iaitulah al-jazmu muwafiqu lima indallahi an dalilin. Setengah ibarat kitab al-jazmu muwafiqu lil haq an dalilin. Sini lima indallah, samalah makna dia. Iaitulah al-jazmu, mana jazam, pegangan yang tiada berubah. Itu mana jazam, dengan bahawa keluar tiada syak, tiada zan, tiada waham. Kalau syak, zan, waham dalam akidah, maka batal iman, rosak iman dia, tidak sah. Dia mesti mana jazam, kemas, dengan bahawa dia tak akan berganjak. Walau dikekat kepala dia pun dia tak berganjak. Maknanya dia jazam. Mana al-jazmu muwafiqu lima indallahi an dalilin, pegangan yang tiada berubah, itu mana jazam. Kemudian lagi pula muwafiq lil haq, mana muwafiq lima indallah, muafakat bagi barang yang pada Allah Ta'ala, ya, pada Tuhan begitu, begitulah dia i'tikad. Wa ilahukum ilahum wahid, wa ilahukum, Tuhan kamu adalah wahid, tunggal. Tiba-tiba dia kata Tuhan tiga, dia kata innallaha salisus salah. Itu i'tikad golongan Nasarah. I'tikad dia jazam tu, kerat kepala pun dia tak wanjak, tapi tidak muwafiq lima indallah, ya, dia muhalif, menyalahi dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Apa di sisi Tuhan, hakikatnya Tuhan itu tunggal, tapi dia berpegang bahawa Tuhan itu berbilang. Maka i'tikad ini tidak dipanggilkan ma'rifat, ini dipanggil jahil, ya. I'tikad Nasara, Kristian semua itu i'tikad yang sesat, sebab dia mukhalif lil haq, dia mukhalafah bagi yang sebenar. Satu. Dan yang ketiganya daripada dalil, dia mesti ada dalil dan hujah dan keterangan. Itu maknanya hakikat makrifat akan Allah Ta'ala pada syariat kita. Maka kalau tidak begini, maka i'tikad dia tidak sah, membawa kepada seluruh ibadat dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab i'tikad ni merupakan dia punya apa? Dasar, condition dia untuk bertapaknya segala amalan kita di situlah. Bila sah akidah, maka barulah sah didirikan segala ibadat yang lain.
Jadi ada 3 ain ma'rifat sini. Pertama, al-jazmu muwafiq lima indallah. Al-jazmu satu, kemudian muwafiq lima indallah ataupun muwafiqul lil haq. Kemudian satu lagi andalirin. Ya, baru dipanggilkan orang tu mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga dia boleh membezakan antara qadim dan muhdas. Ya, antara qadim iaitu Allah Taala dan muhdas iaitu makhluk. Dan keluar dengan jazam 3 perkara. Keluar mana tidak termasuk dengan kata jazam. Keluar mana tak masuk. Bila mana tak masuk bukan dinamakan al-jazmu. Maknanya tidak dikira sebagai makrifat. Apa dia? Pertama, syakkun, syak. Yang kedua, zannun, zan. Yang ketiga, iaitulah wahmun. Syak, zan, waham. Ini tidak boleh ada dalam i'tikad dan akidah. Kalau ada syak aja dia mari 50-50. Ia tidak batal akidah dia. Ya, syak tu maknanya tajwizul amraini la mazidata li ahdihima. Itu dalam kaedah usul fiqh. Tajwizul amrain kita mengharuskan 2 perkara, la mazidata li ahadihima, tidak bertambah antara satu dia. Antara ia tidak di 50-50. Itu dia panggil syak. Ya. Kawan kita beritahu tadi ada aksiden dia semabuk putus kepala. Kita ni ia tidak, itu dia panggil syak. Sebab orang buat berita ni ya ke tidak kan 50-50. Itu dia panggil syak. Kalau kita tengok orang ni boleh harap ni tapi tak berapa kuat kita. Masih ada lagi unsur tidak yakin tapi kuat kepada yakin, itu dia panggil zan. Tajwizul amraini ahaduhuma azharu minal akhar. Kita haruskan 2 perkara, yang satu tu lebih kuat. Yang kuat tu 7%, 70-80%, ke arah yakin, itu dia panggil zan. Adapun lawan dia tu yang sikit tu dia panggil wahmun, waham. Maka syak, zan, waham tidak boleh dipakai dalam i'tikad kita dengan Tuhan. Ya, tidak boleh pakai. Kalau pakai kufur orang tu gitu. Tak sah iman dia. Dan telah lalu makna ketiga-tiga tu. Habis. Dan hukum orang yang demikian itu apa hukum? Kalau syak, zan, waham, kafir. Na'udzubillah. Ya, i'tikad dia tak sah tu. Kufur dengan Tuhan. Habis. Satu. Kemudian ain ma'rifat yang kedua. Iaitulah makna hakikat ma'rifat yang kedua ialah muwafiq, al-muwafiq lima indallah. Dan keluar kata al-muwafiq lima indallah, mana tak termasuk. Mana tidak dikatakan muwafiq lima indallah. Apa dia? Jazam. Ada jazam. Tapi yang tidak muwafaqah bagi barang yang pada Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala lain. Tuhan tunggal, dia kata berbilang contohnya. Ya. Tuhan tidak mengambil tempat. Tuhan tidak berhajat. Tuhan tidak sama dengan makhluk. Tiba-tiba dia apa? Dia iktikadkan Tuhan tu macam makhluk. Sebagaimana puak-puak mujassimah. Dia kata Tuhan duduk di atas arash. Habislah. Ya. Sedangkan arash tu adalah khalqun min khalaikillah. Arash adalah makhluk daripada makhluk Tuhan. Kalau Tuhan duduk di arash, sebelum ada arash duduk di mana? Kata Syekh Nuruddin Al-Banjari, arash itu baharu. Bukan, asal tak ada. Ya, kalau kata Tuhan duduk di arash, sebelum ada arash, di mana duduknya? Ya, di mana duduk Tuhan? Di rumah kamu kan? Ya, itu tak boleh. Jadi, maknanya Al-Rahmanu ala al-arsy istawa kena takwil. Ya, wa kullun nasin awhama tashbiha fa wifarun tanziha. Tiap-tiap nas yang datang tasyabbuh, waham, seolah-olah macam Tuhan bau. Yadullah fawqa aidihim, tangan Allah. Tuhan ada tangan kau. Lafaz-lafaz dalam ini Quran dan hadis, lafaz yang mutasyabiha, maka kita kena 2 cara. Fawwid kita serah, itu salaf. Atau kita takwil. Ya, salaf diserah. Mana istiwa mana? Istiwa allazi yaliqu bihi. Istiwa yang layak dengan Tuhan, dah habis. Ya, bersemayam tu mana apa? Mana menguasai. Istiwa dengan mana isti'la. Mana Tuhan menguasai sampai aras. Bukan Tuhan duduk atas aras. Duduk dah macam kupu kita lah Tuhan. Ada bertempat, ada berpihak. Sebab segala sifat yang oleh makhluk, maka fallahu mukhalifun bizalik. Allah Ta'ala menyalahi semua itu. Sifat yang dipakai oleh makhluk apa? Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, bergerak, diam. Itu semua sifat yang layak dengan makhluk. Maka tak layak dengan Tuhan. Kalau serupa, maka kita dengan Tuhan dah serupa. Kita ulah jadi Tuhan lah, betul. Gili-gili lah, kan? Sambung kontrak.
Tak boleh. Tuhan tak ada satu wajah pun serupa dengan makhluk. Sama ada wajah zatnya, wajah sifatnya, af'alnya, asma'nya tak. Dia tak ada serupa. Dia dengan cara dia, kita dengan cara kita. Allah zat yang wajib al-wujud. Zat yang wajib ada. Kita hakikat kita mungkin al-wujud. Zat yang mughayyarah. Dia tak boleh berbeza. Tidak ada titik pertemuan. Sebab tu Quran kata laisa kamisli syai'. Itu penutup dia. Tak ada. Kita takkan serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Tiba-tiba i'tikad dia jazam, kemas, tak bergonggah, tapi menyalahi dengan sebenar. Menyalahi apa yang di sisi Allah Ta'ala, apa yang terangkan oleh Quran. Ya. Maka bila jazam, tapi tidak membetuli, tidak muafakat barang yang pada Allah, mana barang yang sebenar yang ada pada sisi Allah Ta'ala, zatnya, sifatnya tadi. Ya, maka bahawasanya tidak dinamakan makrifat, hanya dinamakan jahlun. Jahlun makna jahil. Misalnya mana? Seperti jazam Nasara. Ya, orang Kristian Nasara. Orang Melaka panggil apa? Serani. Ya, ada pantai Serani, Nasara, Serani. Itu makna golongan-golongan i'tikad golongan Nasara. Iaitulah Tuhan itu tiga, dia kata. Ya, artinya jauhar yang bersusun daripada tiga asal, tiga uknum. Pertama dipanggil wujud, keduanya ilmu, ketiganya hayat. Yang dibangsakan daripada tiga ini pada mereka dengan bapa, anak dan Ruhul Kudus. Itu semua dah mengarut. Ini i'tikad sesat, ya, yang dipakai akal mereka. Sebab Islam ni adalah dinul wahyu. Ya, bukan guna pakai akal. Mana mengiktikadkan berbilang. Dan seperti jazam Majusi, orang Majusi menyembah api, dia jazam, dia yakin betul dengan maknanya Tuhan itu dua, satu nur, dengan bahawasanya, bukan Yahudi itu, dengan bahawasanya. Silap kita. Ya, kan dengan Yahudi Tuhan. Oh, apa makna tak tahu. Bukan Yahudi itu. Dengan bahawa, ini taswir dia panggil, bertaswiriyah. Dengan dan tu dipanggil, dan dengan tu ialah bertaswiriyah. Digambarkan mana? Dimusawirkan. Dengan bahawa senya Tuhan itu dua, satu nur, satu zulmah. Ini i'tikad apa? Majusi. Ya, maka ini golongan syirik dipanggil. Ya. Maka nur itu Tuhan yang kebaikan, zulmah itu Tuhan kejahatan. Itu semua i'tikad falsu. Ya, dinur ra'i, agama ikut akal panggil. Ya, sedangkan kita bukan agama akal. Agama kita wahyu daripada Allah Ta'ala. Ya. Sebab tu siapa pakai akal dia confirm dia sesat, kata Sayyidina Ali. Kecuali akalnya dipandu dengan syariat. Manik tamada ala aqlin dhalla, wa manik tamada ala malin qadla, wa manik tamada ala jahil dhalla, wa manik tamada ala Allah fala dhalla wala qalla wa dhalla. Siapa yang berpegang pada akal confirm dia sesat, kata Sayyidina Ali. Ya, dia pegang pada harta benda akan meleset, akan habis. Dia pegang dengan pengaruh kuasa, semua akan hilang. Siapa berpegang kepada Allah, maka tidak berlaku segala itu. Ya, dia tak akan sesat, dia tidak akan meleset, dia akan jadi orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Ya, itu benar. Akal manusia ni pendek, dan terlalu pendek. Ada benda dia boleh kaji, dan banyak di sana benda dia tak boleh kaji. Ya, dekat dengan kita roh dia tak kenal. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Kita tanya kamu roh yang Muhammad, cakap roh tu urusan Tuhan. Dia pun tak kenal. Hakikat roh pun dia tak kenal. Sedangkan itulah diri dia sebenar. Itu pun dia tak kenal. Yang dekat dengan kita pun, apatah lagi yang lebih besar maknanya. Ya. Jadi banyak benda yang kita tak tahu. Mesti dipandu dengan syariat, baru dia akan jalan dia lurus dan betul. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'un subula fatafarraqa bikum an sabili. Hadza, ya, wa anna hadza sirati, dan inilah, ya, Islam ni sirat, jalanku yang lurus, sirat mustaqiman fattabi'u, hendaklah kamu ikut, wala tattabi'u subula, jangan ikut jalan-jalan yang lain, pahaman-pahaman yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, nanti kamu porak-poranda. Dia mesti ikut jalan yang satu, dan itu kerja yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Bila wahdatul fik wa wahdatul amal, Rasulullah menyatukan fikrah, ya, dan menyatukan tindakan amal sejajar dengan apa yang ditentukan oleh Al-Quran Al-Karim. Dan keluar dengan dalil di jazam, kemudian muwafiq lima indallah, yang ketiga an dalilin.
keluar tak termasuk dari makna dalil tu jazam muafakat dengan barang pada Ta'ala. Dia etikat Tuhan tu maknanya apa? Tunggal, betul? Jazam, kerat kepala dia pun dia apa? Dia takkan berganjak. Tapi tidak daripada dalil. Kita kata mana dalil? Mana dalil kata Tuhan itu wahdaniyat tunggal. Dia tak boleh datangkan. Ya, kita tak tahu. Habis kamu cakap ni, kami yakin betul. Kami yakin betul. Jazam betul. Sebab apa dia taklid? Tak ada dalil taklid. Mana taklid? Guru saya cakap. Ya, guru saya beritahu bahawa Tuhan itu tunggal. Saya tetap pegang. Saya tak beranjak. Kerat kepala saya pun saya tak beranjak. Kata. Maka iktikad ini ada khilaf ulama. Setengah ulama kata sah. Dengan syarat dia jazam tidak bergonggah. Satu ulama kata tidak sah. Bayu ni. Duduk dalam keadaan satu kain kita, satu orang kata bersih kain kau pakai tu. Seorang kata tak ada, najis. Sedap tak kita? Tak sedap. Entah seorang kata bersih, seorang kata najis. Kita tak sedap. Ambil yang suci lah. Kan? Maksud dia apabila duduk dalam keadaan gini, keluarkan diri kita daripada taklid, baru kita mendirikan dalil. Sama dalil Quran, dia panggil dalil nakli. Quran, hadis. Ataupun dalil akli, hujah akliyah. Ya, akan datang dibincang. Dalil dia tak banyak, tuan. Pendek je dalil. Tiap-tiap sifat tu dalil akli dia 2 patah je. 2 patah je. Apa? Hudusul alam. Tu je. Baharu alam. Tapi macam mana baharu alam ni menunjukkan kewujudan Allah. Baharu alam ni menunjukkan sifat Allah qadim. Ya. Allah Ta'ala tu qadim. Dia baqi. Mana bersifat dengan baqa, mukhalafah dan seterusnya. Nampak pada suluhan akal kita nampak terang. Dengan 2 patah tu. Hudusul alam. Baharu alam. Nampak? Ya. Itu panggil lepas. Tapi jangan taklid kitab. Taklid kitab dia hafal kitab. Tapi dia tak faham. Tak boleh. Usuluddin mesti nampak pada suluhan akal dia. Dia nampak. Macam mana baharu alam ni menunjuk ke atas wujudillah. Ke atas baqa Allah Ta'ala dan seterusnya. Ringkas saja tu. Itu kalau dalil paling mudah. Dari Quran, banyak dalil Quran. Bapak Wahabi pula kata apa ngaji sebab 20, ngaji kul huwallahu ahad dah cukup dia tu. Kita kata betul. Kul huwallahu ahad dah cukup. Al-Ikhlas tu dah cukup. Takut kamu tak cukup. Takut kamu tak cukup. Ya, kul huwallahu ahad memang dah cukup, lebih daripada cukup. Dalam kul huwallahu ahad tu boleh keluarkan bukan 20, lebih 20 sifat boleh keluar. Kul katakan olehmu ya Muhammad, ya. Kul huwallahu ahad. Allah Ta'ala tu ahadun. Allah Ta'ala tunggal. Baik. Bila kata tunggal, dia ada tak? Ada tak? Ada. Wujud dah masuk. Maka kewujudan Allah martamat, wujud Allah Ta'ala ialah wujud yang zati. Maka masuk berapa sifat? 2 lagi. Al-Qidam wal-Baqa. Mana wujud zati? Mana wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan bertembung dengan ketiadaan, dan wujud dia mukhalif lil hawadis. Itu wujud zati. Berapa sifat dah masuk? 4. Situ dah 4 dan ya, dia kata Allahus Samad di tempat tumpuan. Masuk dengan mana sifat iftikaru kullu ma ada, situ apa ada sunan. Ya, 9 dah masuk itu dah. Dah apa 12. Situ dah masuk 12 dan. Ya, begitulah seterusnya. Yes, ayat yang seterusnya. Panjang lagi nak masuk lebih daripada tu boleh. Ya. Takut kita tak nampak. Dia kata cukup. Ya, itu masalah ni. Habis. Maka bahawasanya dinamakan dia taklid. Ya, wa kullu man qallada fit tauhidu imanuhu lam yakhlu min tardidi. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa kullu man qallada fit tauhidi. Tiap-tiap orang yang bertaklid dalam masalah ilmu tauhid. Mana kamu tahu Tuhan gini? Saya ikut guru saya. Tuan guru saya cakap. Atau bapak saya cakap. Ya, dan sebagainya. Tapi dia sendiri tak nampak dengan dalil. Tapi dia pegang kemah, dia tak beranjak. Itu dipanggil taklid, mengikut orang lain. Ya, maka dalam taklid Nabi kata la tuqallidu fi dinikum. Jangan kamu taklid pada agama kamu. Maka hadis ni ulama pakai 2. Satu maknanya pada masalah usuluddin tak boleh kita taklid orang lain. Mesti ada dalil berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zati. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah. Tujuan apa? Istidlal, untuk menuntut dalil. Itu nas daripada hadis Nabi SAW. Menuntut kita supaya mendirikan akan hujah dan dalil, supaya kita tidak bergonggak iman. Sebab bila taklid je, imanuhu lam yakhlu min tardidi. Iman dia tak sunyi daripada bergonggak. Nanti orang agar ni dah bergegau ni. Sedangkan dalam akidah ni benda sangat penting. Ya.
Dan tiada dinamakan makrifat. Ya, kaum ni mengatakan kalau taklid lagi pun dia tak panggil makrifat yang sebenar lagi. Dia mesti lepas. Dalil kita kata sifat wujud, dalil dia baharu alam. Ya, baharu alam. Mana alam ini bersifat dengan baharu, inilah menunjukkan kewujudan sani' atau khalik pencipta dia. Ya. Pertama kita tahu makna hudus. Kita mengaji usuluddin, kita usuluddin, semua dia kata apa? Baharu. Apa makna baharu? Kita kena faham makna dia dulu. Hudus bahasa Arab, Melayu dipanggil baharu. Apa makna baharu? Baharu maknanya ma sabaqahul adam walahikahul adam. Itu makna baharu. Barang ma sabaqahul adam, barang yang mendahului akan dia oleh ketiadaan dan dia akan berhubung balik dengan ketiadaan. Itu dipanggil baharu. Dia dikepit oleh dua adam. Kewujudan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala minal khalaik, daripada makhluk ni, dia dikepit oleh dua ketiadaan. Pertama dipanggil adamun sabiq lil wujud. Yang kedua dipanggil adamun lahiq lil wujud. Adamun sabiq kita. Sekarang kita buat misal diri kita sendiri. Yang ada sekarang ni, kita ni didahului oleh ketiadaan. Kita lahir tahun 60. Tahun 59, 40 kita tak ada lagi. Itu dipanggil ketiadaan yang mendahului bagi wujud kita. Kita wujud tahun 60. Sebelum tu dipanggil adamun sabiq, ketiadaan yang mendahului bagi wujud kita, kerana asal tak ada. Kemudian Tuhan adakan kita. Ya. Kemudian sampai tarikh akhir meninggal, itu dipanggil Adam, mana ketiadaan. Ain dal mim, ketiadaan. Bukan alif dal mim, tu Nabi Adam. Ain dal mim, mana adamun, ketiadaan. Lam alif ha qabsa, lahik, mana yang menghubungi. Ketiadaan yang menghubungi bagi wujud kita. Itu dipanggil al-maut, mati. Jadi kita asal tak ada, kemudian tak ada. Dua batu nisan. Ya, asal tak ada, kemudian tak ada. Batu wujud macam ni ulama sufi tak pandang. Ya, ulama sufi tak pandang. Tak ada dia kata, yang ada dia je. Ya, sebab wujud yang hakiki ialah wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Itu wujud siapa? Tunggal, hak Allah Ta'ala je. Ya. Jadi bila asal daripada tak ada, nak pergi kepada ada, mesti ada sani' pencipta dia. Agar kita tak terima boleh berpindah satu kepada satu, dengan tak ada pencipta tak akan tak terima. Mesti ada pencipta. Maka siapa pencipta? Itulah Allah SWT. Itu paling ringkas. Ujar dia paling ringkas. Sekadar tu fardu ain cukup lah tu. Bukan bayangan. Kalau itu tak mengaji, aku berat tu. Ya, dia tak tempat fikir. Dia fikir apa tak tahu. Dia fikir duit yang kepala dia. Cuma kalau datang syubhah, itu berajak pada huraian lah. Kita kata alam ini baharu, kan? Kalau orang tanya kita, mana tahu baharu? Mana kita tahu alam ni? Kita ambil bumi ni baharu. Kita lahir dia dah ada. Datuk ada lahir pun dia dah ada. Mana tahu dia baharu? Kok dia qadim kot. Maka tu berajak kepada hujah lagi. Dia kena pakai hujah ilmu mantik. Dia panggil apa? Al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alamu hadis. Al-alam, disebut alam dia kan, dalam istilah usuluddin, alam makna ma siwallah, lain daripada Allah Ta'ala. Itu dipanggil alam. Ya, alam. Bukan alam yang kita faham ilmu sains, dunia ni alam kan. Alam dia masuk arash yang besar. Besar-besar kejadian Tuhan ialah arash. Ya, cukup besar tu. Itu pun dipanggil alam. Sebab dia ambil dalam ilmu istiqaq, alam, dia ambil kalimah alamah, tanda. Dia tanda keberadaan Allah Ta'ala. Dia panggil alamah. Jadi dia kata tiap-tiap alam, ya, al-alamu mutaghayyirun. Alam ni berubah, dia berubah. Siang, malam, siang, malam. Kan? Kaedah dia wa kullu mutaghayyirin, tiap-tiap benda yang berubah, jawab dia hadisun, baharu. Jadi dapat natijah dia al-alamu hadisun. Alam ialah baharu. Itu jawapan dia. Kita pergi dekat laut, kita tengok air laut bergerak ada. Ada tak tuan-tuan tengok air laut berhenti kejap?
Dia berhenti kadar tumakninah. Ada? Tak ada kan? Dia bergerak je. Timbul di fikiran kita, adakah harakah diri gerak tu qadim atau baru? Dia tak pernah berhenti. Jalan. Tu untuk naik, turun naik, turun naik. Macam mana nak test dia? Apa payah sangat? Ambil baldi, ceduk satu baldi, letak atas darat. Dia berhenti tak? Kalau dia berhenti gerak juga tak tahulah. Kalau kita tengok dia macam dah berapa hari lagi tak tahu kot. Dia berhenti kan, dia diam. Kita cempak balik ke laut. Dia bergerak balik tak? Dia gerak. Gerak kali kedua apa hukum? Baru. Maka dapatlah kita satu hukum. Al-harakah. Ya, hadisatun. Gerak tu adalah baru. Kita pergi atas bukit. Kita tengok belah atas bukit ada batu seketul. Dia diam tak gerak-gerak. Ada tuan-tuan tengok batu tu bukit dia gerak-gerak. Tak ada kan, dia diam. Adakah diri sukun? Diam dia tu qadim atau baru? Payah sangat. Congkil lah tuan-tuan. Tuan-tuan congkil batu tu, kolik dengan dia. Bergerak dia. Sampai ke bawah, dia apa? Dia diam balik. Maka tahulah diam yang kedua tu adalah baru. Maka kita dapat tiap-tiap sifat gerak dan diam adalah baru. Maka tiap-tiap yang bersifat dengan dua sifat ini, hukum dia adalah baru. Tiap-tiap zat yang bersifat dengan gerak atau diam, maka hukum dia adalah baru. Mana-mana ada makhluk yang tidak bergerak, tak diam. Ada? Mana ada tuan? Tak gerak, dia diam. Tak diam, dia gerak. Maka tahulah kita bahawasanya tiap-tiap yang bersifat dengan gerak diam adalah baru. Adalah hadis. Mana zatun muttasif bil hudus. Zat yang bersifat dengan baru dipanggil hadis. Kalau banyak dipanggil hawadis. Itu kata mukhalafatahu ta'ala lil hawadis. Hawadis jam'u hadisun. Ya, mufrad dia hadisun. Maknanya benda yang baru. Dapat di situ bawahnya hukum alam adalah kudus, baru. Bila baru, yahtaj ilal muhdis. Dia berhajat kepada muhdis yang membaharu menjadikan akan dia. Maka Allah dipanggil muhdis, kita dipanggil muhdas. Allazi huddisah, mana benda yang dijadikan. Ya, atau susunan untuk kita mengambil dalil kalau sekiranya datang syubhah. Ya. Sebab dalam tiap-tiap masafah adawah atau masafah, ya, makna qasr, boleh kasar semayang, mesti ada seorang yang boleh menghuraikan hujah. Itu hukum dia fardu kifah. Ya, kalau tak ada, hukum dia semua berdosa. Ya, tiap-tiap satu masafah yang boleh jamak kasar, mesti ada orang. Kurang-kurang seorang. Ini ramai kan, dia boleh. Alhamdulillah. Takut datang syubhat, dia orang tekan, kita pening nak jawab. Dia boleh menggunggarkan akidah orang mukmin. Itu kena ada. Ya. Habis. Dan keluar dengan jazam muafakat bagi barang yang pada Allah Ta'ala. Betul i'tikad Tuhan, tapi dalil dia tak ada. Mana dalil Tuhan bersifat kudrat? Tak tahu. Mana dalil Allah Ta'ala bersifat ilmu? Tak tahu. Dia bantai tak tahu. Tapi yakin tak? Yakin. Kerat kepala pun saya tetap yakin Tuhan memang bersifat ilmu. Dalil tak tahu. Dari Quran tak tahu, dari hadis tak tahu, dari akal pun tak tahu. Dia main pegang betul-betul itu je. Itu dia panggil muqallid. Maka iman dia kaul muktamad sah. Tapi ma'al isyan, serta berdosa. Sekiranya syarat dia ahli nazar. Dia boleh fikir ni. Akal dia boleh fikir, profesor tuan, tapi bab ni tak ambil tahu. Itu tak salah, berdosa besar. Dia meninggalkan tanggungjawab yang besar untuk makrifat akan Allah Ta'ala. Ya, dengan dalil tadi. Itu kalau sikit ahli nazar. Kalau dia bukan ahli nazar, orang yang mana akal dia ni, orang panggil lowah macam bendul. Dia tak boleh mikir kan. Itu dimaafkan. Dia dalil, dia tak ada, dimaafkan sekiranya dia bukan min ahli nazar, bukan ahli fikir. Ini fikir benda lain macam-macam boleh buat, yang ni sikit tak boleh fikir, lorat now. Teruk now kan. Contoh dia apa? Ada seorang, dia cerita, budak ni jual sate tuan. Satu cocok dululah 30 sen. Tonton segegar berapa dia boleh jawab? 87 berapa ringgit? Dia boleh jawab. 93 berapa ringgit? 76 berapa ringgit? 35 semua dia jawab. Jawab. Tuan tubah je, kari pap, harga 30 sen kan, sama. 10 berapa? Dia tak boleh jawab. Dia nak sate. Wah, kacau juga. Ni lurus personek panggil. Orang kata panggil lurus personek. Personek tu bendul. Lurus bendul. Dia nak sate je.
Ni panggil lebay sati. Jenis ni mungkin dimaaf lah sebab akal tak dimikir panjang. Ada pun kita buah, mikir macam-macam boleh buat, tiba-tiba yang ni tak ambil tahu, ini silap besar kita. Benda besar ni, awal wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqan. Awal yang wajib bagi insan, ma'rifat Allah Ta'ala bistiqan al-bitayakun ma'ad dalil. Yakin dengan dalil, dia tak tahu ni salah besar dia. Habis. Dan tiada dinamakan makrifat. Bermula makna taklid ialah orang yang mengikut akan orang lain, mengikut yang lain pada katanya, ya, dan etikatnya. Maka ikut ini sunyi dari dalil. Memang tak ada dalil. Orang tanya tak ada jawab. Tapi memang dia yakin betul. Dan bahawa bersalah-salah ulama. Iman orang taklid ini ada ikhtilaf di kalangan ulama pada iman orang taklid. Sebenarnya telah lalu bahawasanya yang muktamad mukmin, kemudian bersalahan pula adakah asi atau tidak. Pertama mukmin, kemudian mukmin tu asi atau tidak. Kalau dia maknanya ada akal boleh fikir, itu asi. Mandak orang panggil bengap now. Ya, itu lain. Dan muktamad jikalau belajar ia kuasa pada mendirikan dalil. Kalau dia belajar dia boleh ni, dia cerdik, tapi sengaja dia tak belajar, dia cuai taksir. Maka itu mukmin asi nama dia, mukmin yang maksiat. Jadi kalau belajar ia tiada kuasa, belajar pun tak nampak juga. Puas kita ajar tak nampak juga. Maka pada mendirikan dalil, maka dia panggil mukmin tiada asi, mukmin dan tidak berdosa. Sebab dia uzur, akal dia tak ada pergi. Tuan guru saya masa tengah ajar di Mekah kan, dia kata Arab Badui dulu kan. Yang jadi polis kadang-kadang menurut baca tak kerti tuan. Dia nak saman kita duduk belakang, dia tiru. Dia tiru nombor plate. Macam-macam. Dia mengaji Quran tu mengajar iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Wah, kacau je. Dia tak boleh sebut, bukan main-main. Dia memang tak boleh nak ejaz. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu dia baca. Wah. Kana badu lah. Macam-macam tuan-tuan ni. Itu jenis jam tu panggil. Yang macam tu pesen memang tak boleh pergi lagi dah, tu dimaafkan. Dia puas belajar tapi tak boleh juga tangkap, itu diuzur. Ini belajar cerdik tapi tak nak. Dia belajar benda lain. Dia kerja benda nak ditinggal. Benda nak dibawa tak diambil perhatian besar. Ini satu silap taksir. Habis. Kemudian bermula dalil yang dituntut daripada mukallaf, dalil jumli atau ijmali. Dan ia telah dalil yang lemah daripada menetapkan dia. Kalau orang segegar dia tak ada jawab. Tapi dia ada dalil. Baru alam. Macam mana dia wajah dia tak nampak. Tapi dia faham. Dia nak urai tak kerti. Cukuplah tu. Untuk pakai diri. Ya? Dan lemah daripada menguraikan akan syubhat. Kalau orang tanya dia tak boleh nak pusing dalil, nak terang panjang dia tak kerti. Tapi untuk pakai diri memang dia yakin. Dan ajaran yang guru sampaikan begitu dia nampak pada akal dia. Dia nampak terang. Baru dia tak taklid. Tapi nak urai dia tak boleh. Cukuplah tu. Sekadar tu cukuplah tu maknanya. Dan sekurang-kurang dalil jumli, sekadar ijmal, apabila ditanya orang baginya, adakah engkau itikad bahawa Allah Ta'ala itu mawjud? Kau itikad Allah Ta'ala tak ada. Maka berkata ia Allahu mawjudun. Allah Ta'ala mawjud, dia kata. Dan ditanya begini, apa dalil engkau Allah Ta'ala mawjud? Maka dijawab, sekalian makhluk ni lah. Ya, sekalian makhluk dah menunjukkan Allah Ta'ala mawjud. Kalau tanya lagi, mana kata tahu makhluk menunjuk tu macam mana? Macam tu lah dia. Dia nak urai panjang dia tak kerti. Tapi dia nampak. Mana boleh ada makhluk? Nama pun makhluk. Apa makna makhluk? Allazi khuliqah. Itu makna makhluk. Makhluk isim maf'ul kan, daripada khalaqa yakhluqu khalqan fa huwa khaliq wa zaka makhluk. Makhluk mana allazi khuliqa, benda yang dijadi. Bila dijadi mesti ada penjadi, mesti ada khaliq, pencipta. Bila ada makhluk mesti ada khaliq kan, pencipta dia. Tapi dia nak urai panjang dia tak boleh. Maka untuk pakai diri cukuplah tu. Ya. Kemudian wakaza yajibu alaihi an ya'rifa misla zalik fi haqqir rusul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian wakaza yajibu alaihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lagi. Qala mu'alif kadasallahu sirra wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid
inhitatun minal himmatil aliyah. Kita masih membahas dua makam. Satu dipanggil makamut tajrid, satu lagi makamul asbab. Ya, ini terlibat dengan satu daripada perkara besar dalam perjalanan makrifat yang khas. Makrifat yang khas dengan Tuhan. Ya, iaitulah untuk mencapai dipanggil zauq, rasa hati dengan Tuhan. Tadi yang kita bincang tadi ialah urusan pegangan dengan Tuhan. Dia lain ya. Pegangan akidah. Lepas sesuatu dia naik satu lagi pula. Bukan sekadar pegang, dia nak merasai. Ya. Kita merasai. Bukan sekadar pegang Tuhan ada, tapi kita merasai keberadaan Allah Ta'ala di mana saja kita berada. Ini lagi tinggi. Diangkat sikit lagi. Merasakan benda itu. Maka untuk mendapat benda-benda ini, pancaran daripada bantuan nur daripada Allah Ta'ala untuk duduk dalam murakabah, musyahadah dan sebagainya, untuk jalan pada usul ilallah, dia perlu kepada adab. Adab ada. Kalau adab kita silap saja, takut kita mahjub, kita terhijab dengan Allah Ta'ala. Ya. Maka setengah daripada adab, ini dibincang ni. Dia ada dua makam, satu tajrid, satu lagi asbab. Bila Tuhan meletakkan kita satu tajrid, kita jangan pandai-pandai nak alih pergi asbab. Kalau Tuhan letak di asbab, jangan kita pandai-pandai nak mengalih pergi tajrid atau maksudnya. Ikut arahan. Ya. Raja kata dua orang, kau duduk istana, yang seorang lagi duduk luar, berkhidmat di luar. Tiba-tiba berlaku sebaliknya. Yang duduk dalam istana nak keluar, yang duduk luar nak masuk istana. Dua-dua kena jerekah dengan raja. Yang kau pandai-pandai kau, dia kata. Aku dah pilih kau pandai kepala kau. Marah dia. Begitulah maknanya kita adab dengan Allah Ta'ala. Ya, kita wukuf duduk di mana yang diletak oleh Ta'ala. Ini satu dipanggil seni adab dia. Kalau tidak, dia ada masuk syahwah al-khafiyah. Dia panggil kendak yang tersembunyi, nafsu tersembunyi. Ini dipanggil hijab. Ya. Dulu kita dah bahas satu, iaitulah yang dikatakan iradatu tajrid matillahi ya kafil asbab minasyahwatil khafiyah dulu. Ya, iradatu tajrid, dia nak duduk makan tajrid, sedangkan tuan duduk di asbab, itu dipanggil minasyahwatil khafiyah. Yang kedua pula iradatukal asbab, dia nak duduk makan asbab ma'a iqamatillahi ya kafil tajrid. Ini inhitatun minal himmatil aliyah. Dia jatuh daripada makam tinggi ke bawah. Raja dah duduk dalam istana, dia tak nak main kat luar pula. Dia nak jaga lembu dengan kebau. Padahal duduk dalam istana dah cantik dah kan. Dia tak nak, dia lari luar. Ini inhitat, gugup. Daripada kedudukan dia tajrid dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba dia nak bergulumang dengan makhluk. Tuhan dah letak di hati dia tajarud dengan Allah Ta'ala, bersunyi, berlazat dengan Tuhan, dia nak lari, nak menghadap pada makhluk pula. Oh, ini satu kejatuhan yang amat mengerikan, tuan-tuan. Jatuh. Tu. Tengok sini. Dia kata artinya berkendak engkau akan asbab, serta mendirikan akan dikau dalam tajrid, iaitu turun, mana jatuh dari hemmah yang tinggi. Ya. Hemah yang tinggi apa? Hemmatul rijal ialah hemah yang bergantung dengan Allah Ta'ala. Hati digantung dengan Tuhan, zahir diikat dengan syariat. Itu makna orang tu cantik, hubungan dengan Tuhan. Kun bi awsafir rububiyah muta'alliqan wa bi awsafil ubudiyah mutahaqqiqan. Duduk taraf tu dia tinggi kan. Kun, mana bentuklah diri kamu, kun bi awsafir rububiyah, dengan memandang akan sifat ketuhanan Allah Ta'ala, muta'alliqan, kamu bergantung hanya kepada Allah, batin hati kamu. Kemudian wabi awsafil ubudiyah, dengan sifat ubudiyah kehambaan, mutahaqqiqan, kamu mantap. Ya, sifat syariat makam hamba kita terjemahkan dengan kemas, berpegang dengan syariat yang zahir, adapun syariat yang batin dalam hati kita kemas, menghadap dengan Tuhan. Itu cantik. Dengan bawah hati dia tidak maknanya berpegang, tidak bergantung, tidak berharap, tidak memandang, tidak sukun diam dengan makhluk. Hati dia tetap dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil tajrid. Dia mengosongkan pandangan hati dia selain daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia nak pindah, nak tuan dah cantik tarik, dia nak lari. Ini dia panggil satu, maknanya apa? Kejatuhan yang sangat mengkejikan maknanya. Barang siapa didirikan Allah Ta'ala dalam tajrid dan berkendak ia keluar daripada tajrid kepada asbab, maka demikian itu setengah daripada kurang himmahnya dan jahat adabnya. Itu jahat adab dia dengan Allah Ta'ala. Dan adalah ia berdiri dengan serta syahwatnya.
Ya, kerana bahawasanya iradah itu setengah daripada iradatut tab'i dia panggil. Ya, tab'i itu. Dan zulmatun nafsi. Iradat yang seumpama ini dipanggil iradatut tab'i, iradat mana tabiat-tabiat luar yang tak elok. Dan zulmatun nafsi, mana kegelapan nafsu dia sendiri. Ya. Jalan ke nak pergi ke hadrat makrifat sebenar ke Tuhan, ini semua benda-benda kegelapan nafsaniyah dia kena buang dan ni. Ya. Dan dia kena beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan adab yang bersih. Dan bahawasanya tajrid pada orang yang ahli tarik. Orang yang ahli tariqah, ya, yang berjalan hatinya menuju ke hadrat makrifat Tuhan, iaitu yang menghilangkan akuan daripada hati dan sir, iaitu makam yang tinggi. Tajrid ialah perjalanan orang ahli tarik, iaitu menghilangkan akuan, menghilangkan pandangan kepada makhluk, pandangan dalam tuan, keperasanan hati dia hanya dengan Tuhan. Kita banyakkan orang awam ni keperasanan hati kita dengan makhluk. Dengan Tuhan tak perasan. Dia buat maksiat pun tak perasan, Tuhan tengok dia. Ya. Kita macam tuan-tuan. Kalau seorang anak kan isap okok depan bapak. Bapak dia mengapa ban? Dia buat tak perasan ni. Lama berlepuk kepala ni. Kan? Budak jenam dia isap okok. Kau main lagi sedut. Waktu sebelah babe. WhatsApp dia. Bapak dia tengok dia buat tak perasan. Lama kena penampau menongging ni kan. Ya. Dia buat tak perasan dengan bapak dia. Dia panggil kurang hajau dengan Tuhan ni. Dengan bapak. Kalau dengan Tuhan, lagilah. Jangan buat tak perasan dengan Allah Ta'ala. Tuhan sentiasa melihat. Ya, Tuhan sentiasa melihat. Tidak ada suatu makhluk yang terlepas setiap saat daripada pandangan Allah Ta'ala. Tapi dia buat tak perasan dengan Tuhan, dah hukum itu. Kurang hajau dengan Tuhan. Berat ni tuan-tuan. Jadi bagi ahli tarik, dia nak membersihkan dalaman itu, nak tajridkan betul-betul. Bahawasanya menghilangkan akuan, dia ubah, dia tukar keperasanan kepada khalqiyah, makhluk ditukar akuan ni, mana makhluk. Ya. Daripada hati dia. Dengan bahawa dia menghadap kepada hadrat Allah Ta'ala dengan sir batin bagi batin hati dia. Ini makam yang tinggi. Waktu doa kita minta, Allahumma ja'alni min ahli tajarrud. Ya Allah, jadikan aku daripada ahli tajarrud. Apa tajarrud itulah? Ya. Kemudian wajizib, ya, qulubana. Tentaplah ya Allah akan hati kami tarik. Ya, minan nazar wa sukun ilaiha. Minta Allah tarik daripada hati kita, asyik memandang makhluk dan diam dengan makhluk, terbelit dengan makhluk, minta Tuhan sentap. Sehingga mana hatta yang kasyifalana anwarul muraqabah wal musyahadah. Sehingga tersingkap mana nur muraqabah dan musyahadah. Bahawa dia masuk lain yang sebenarnya. Makrifat dengan Tuhan. Dengan muraqabah dan musyahadah akan Allah Ta'ala. Minta doa tu, bangun malam Tuhan. Menangis dengan Tuhan, minta anda. Ya, supaya Tuhan tajalikan, terbuka ni tuan-tuan, Allah. Ini nikmat paling besar. Ya, bila terbuka antara kita dengan Allah Ta'ala, terbuka mata hati kita, syuhud, muraqabah dan musyahadah ke dia, itulah nikmat paling besar dalam dunia, lebih besar daripada nikmat-nikmat yang lain. Ya. Allah. Dan telah mendirikan Allah Ta'ala dalam segala orang yang khawas. Dan telah mendirikan haki Ta'ala dalamnya tadi. Dalam makam mutajrid, segala khawas, mana orang pilihan hamba dia. Dan segala orang yang arif, mana orang yang mengenali Allah Ta'ala dengan pengenalan rasa hati, zauq, wujdan, kedapatan limpahan kurnia Tuhan tu. Syuhud, musyahadah hati dia dengan Tuhan. Ini pengenalan orang-orang yang arif billah. Maka apabila mendirikan haki Ta'ala akan dia kepada makam khawas, Tuhan pilih dia jadi orang pilihan Allah Ta'ala, VVIP Tuhan, maka jangan dia turun kepada martabat yang kurang. Dia jadi VIP, nak jadi orang awam balik, nak jadi jaga pula tuan. Ya, amarahlah tu, kau ni kau dah dayak VIP, kau pergi buat kerja ni buat apa kan. Golongan VIP Allah Ta'ala ialah golongan yang telah dibersihkan batin hati dia daripada menghadap kepada makhluk. Sentiasa hati dia menghadap hadrat Allah Ta'ala. Ya. Walaupun dia bersama kita, walau dia cakap dengan kita, walau dia makan minum dengan kita, tuan. Hati dia hudur sentiasa sama Allah. Ya. Itu kalam di antara kalam Imam Ghazali. Wahai insan, wahai manusia,
engkau hanya dapat sangkar aku sahaja. Adapun dalam, dalam aku tahu. Dalam aku khaskan untuk kekasihku, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'abatu jismi man arada julusi wa habibu qalbi fil fuadi anisun. Ya, fa'abatu jismi man arada julusi, aku haruskan siapa nak duduk bolehlah. Nak berbual, nak berbincang kan, nak buat kerja-kerja lahir ni, kemasyarakatan, kerja agama, Zaid buat tak apa. Tapi wahabibu qalbi fi fuadi anisun. Hati aku berjinak dengan kekasihku, iaitu Allah Ta'ala. Ini dipanggil maqamul unsi, makam berjinak dengan Tuhan. Allahumma ja'alna minhum. Minta Allah Ta'ala pilih kita jadi. Kalau dapat ni tuan-tuan, bertuah ibu mengandungkan kita. Nikmat paling hebat, dia dapat bermesra, berseronok dengan Allah Ta'ala. Bi falyafrahu wa bi zikri falyatanamu. Dengan aku naklah kamu berseronok, dan dengan zikrullah kamu merasa lazat. Tadi. Ini tuan bukakan ni, makam khawas tuan. Ya. Maka asbab itu bagi segala orang yang ahli bidayah. Orang ahli bidayah di kalangan ahli syariat yang salik yang sedang berjalan mereka itu. Itu makam asbab. Dan orang yang ahli tawajuh. Orang yang sedang berjalan tawajuh dia duduk makam itu lagi, asbab. Dan tajri' itu bagi segala orang yang ahli muwajahah. Yang ahli muwajahah, batin hati dia sentiasa berhadap kepada Allah Ta'ala. Yang wasil, yang telah sampai mereka. Wasil ilallah, sampai kepada Allah Ta'ala. Apa makna dia? Sampai, bukan memang kita sampai pergi mana, pergi satu destinasi, pergi Kuala Lumpur, pergi mana bukan sampai. Itu sampai zahir tuan. Adapun sampai sini sampai ruhani kita. Ya, perjalanan ni perjalanan nurani, perjalanan dalam, bukan luar tuan. Jasad di situlah. Tapi rohani dia yang berjalan satu makam ke satu makam, peringkat satu peringkat. Sampai dia panggil golongan wasil. Dia ada 3 peringkat ya. Pertama murid, yang kedua dia panggil salik, yang ketiga dia panggil wasil. Murid mana orang yang ada iradah. Dengan hidayat Tuhan, dia dapat ada iradah berkendak mendampingkan diri dengan Tuhan. Itu dah Tuhan pilih lain pertama. Dia ada kendak. Bila ada kendak, dia pun mencari. Dibai'ah daripada murabbi atau mursyid yang ada sanad kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berjalan, memproses rohani dia tadi dengan adab-adab dan cara. Dia itu dipanggil orang yang salik. Orang tu dipanggil salik. Ya, amalan itu dibuat cara dia panggil suluk. Tu ada sangat-sangat tarekat macam Naqsyabandiyah dia pakai suluk kan. Ya, itu dia panggil kursus rohani. Nabi proses dalam. Bila dia berjalan dengan penuh adab dan ada iradah Ta'ala, Tuhan tarik je dia, dia panggil sampai ke Tuhan, dia panggil apa? Wasil. Apa makna sampai ke Tuhan? Sampai ke Tuhan ni maksud dia dalam istilah sufi ialah masuk dalam maqamil ihsan. Yang disebut dalam hadis sahih Bukhari Muslim ialah anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Itu dipanggil 2 makam, muraqabah dan musyahadah. Ya, 2 ni kalau dapat, habis, tamam. Sempurnalah nikmat sebesar-besar nikmat. Kalau tak dapat ni belum lagi rugi, kena cari. Ya. Dia orang yang sampai, maknanya makrifat di kehadrat Tuhan, itulah orang yang ahli jazb. Orang yang ahli jazbah, orang yang disentap. Firman Allah Ta'ala, Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Tuhan menarik akan orang yang dikehendakinya. Sebab itu bila seorang mendapat jazbah, dapat tarikan hati dia kepada Ta'ala, Tuhan tarik aja, nafsu pun terpelanting, syaitan pun tercampak. Tuhan sentap aja dia kan, rohani di Tuhan sentap ke hadrat Tuhan dia, syaitan pun melambung, nafsu pun habis. Ya, maka jazbah ni berlaku qabla suluk, satu ba'da suluk. Kalau qabla suluk, dia belum suluk, macam tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun, mana madrasah dia belajar tu? Mana ada? Kan? Asal dikapit. Ya. Tukang sihir pula lagi tu. Menebal syirik dia dengan Ta'ala. Dan diman pula dengan Fir'aun. Kalau boleh kalahkan Nabi Musa, dapat kedudukan, dapat pangkat, harta yang banyak macam-macam. Bintang. Tapi bintang tak ada kelip lah. Bintang je. Tak ada harga. Ya. Jadi maknanya, apa dia nak je lah. Mana Fir'aun akan bagi. Ya. Dia pun semangat berdepan. Bila Allah tajallikan saja kuasa besar dia, ulau dia habis dia telan oleh ulau mukjizat Nabi Musa AS.
Ya, dia cempak kali dia punya apa? Pam tongkat, bertukar di ulau, dia sesar habis semua sekali terangkat habis. Ketiga itu juga tersembam tukang-tukang sihir Fir'aun. Jazbah Tuhan berlaku kat dia, Tuhan terik hati dia ke hadrat Tuhan, lalu dia pun sujud. Amantu billah, dia kata. Aku beriman dengan Allah Ta'ala. Bila sekolah agama dia masuk, tak ada kan. Situ Tuhan sentap terus. Dapat sentapan tu terus hilang dia janji Fir'aun di mana pun semua dah habis dah. Fir'aun kata la uqatti'anna wa la usalliban, aku cencang kamu, aku salib kamu, cencanglah, dia kata. Tak ada heran kita habis. Jazbah Tuhan bila dapat, habis dia tak kira orang dia dah. Terus bulat deret hati di kehadrat Allah SWT. Pagi dia beriman, petang dia syahid. Habis, kejap je. Tak sampai seminggu dia juang 2 hari, sehari pagi petang dah habis dah. Tuan tarik. Lepas tu doa Sayyidi Ibrahim Ar-Rashidi, Allahumma ja'alni minal muradin lal muridin. Yalah, jadikan kami orang yang engkau kendaki, bukan orang yang mengendaki. Kendak kita ni banyak mana Tuhan? Kendak nak pergi ke Tuhan sikit now. Ya kena dunia sikit dah terbalik kan. Tapi kalau Tuhan tarik, insya-Allah. Dia Tuhan tarik, jazbah berlaku je, pam aja habis. Dia takkan toleh ke belakang kiri kanan lagi dah. Terus dia derek tuan-tuan. Itu ahli jazbah. Lepas tu setengah ulama kata kalau kau jumpa ahli jazbah ni kau minta doa ni. Ya. Walaupun jazbah bentuk zahir. Dia ni dulu punya nakal, semayang tidak, mencuri, orang kampung semua kena. Orang kampung panggil dia Dajjal. Dia raib kampung 5 tahun, tak pergi mana. Tiba balik, dah pakai jubah serban. Dia ni dah tukau. Atau ada jazbah, tarikan. Ketika dia dapat perubahan tu, adalah satu-satu sebab yang Tuhan cempak dalam batin hati dia, merasakan sedar dia tak kira lagi dah. Terus dia harung jalan, dia tak percaya kalau orang nak kata apa. Itu jazbah dapat. Walaupun sikit tu. Orang macam ni kita minta doakan insya-Allah, doa dia mustajab. Sebab hati dia bulat ke Tuhan. Ahli jazbah, dia tak pandang kiri kanan lagi dah. Kita banyak pandang kiri kanan kan nak buat nikah. Orang kata apa? Orang masyarakat, orang dalam perut dia orang ni. Tak ada jalan kan. Dalam perut dia orang. Oh, tak ada sampai. Ini sampai mati pun dia tak sampai ke Tuhan kan. Sebab Imam Ghazali nak dampai makrifat ke Tuhan, buang makhluk hati kamu orang. Ya, Syekh Abu Ali Al-Parmadi min kutubil aktab wali kutub. Dia suruh Imam Ghazali apa? Imam Ghazali ulama besar karang kitab. Nak bawa pun kau dah alim dah, tapi kau nak sampai ke Tuhan, buang makhluk di bala hati kamu. Besok pagi kau datang kat pekan ni. Tengah orang ramai ni, buang jubah besar kau ni. Pakai baju sedik kantung lah kalau kita kan. Pergi siram air. Siram air depan orang, siram air debu kau siram. Allah, macam mana rasa kan? Kalau kan, siram air orang kata, dah gila dah dia ni. Guru dia test satu je kan. Tuan-tuan boleh tak besok pergi masuk pejabat, pakai selipar sebelah lain, kasut sebelah lain, boleh kan? Ada berani? Baju kena dakwat sikit dah, tak boleh kalau orang pandang. Orang. Akhirnya down. Muka ni tak sampai ke Tuhan. Selagi ada makhluk dalam hati kamu, buang. Farriq qalbak minal aghir. Kosongkan batin hati kamu daripada menghadap makhluk. Baru kamu sah menghadap ke hadrat Allah Ta'ala. Lagi makhluk ada tu yang angkat takbir Allahu Akbar. Dia sampai Tesco. Belum rokok dah ganap. Sampai macam ni 60 tahun semayang macam ni. Mana nak makrifat dengan Tuhan? Rokok rakaat kedua entah mana. Johor pergi tuan, siap. Kerana siap buat kikir, air senyum. Ingatkan fana, rupa untung banyak air ni. Dia semayang senyum. Baru untung masuk 3,500 hari ni masuk. Habis terbarai macam ni. Semayang ni apa tadi? Bungkus masuk tong sampah. Semayang dia tarak tu bungkus masuk tong sampah. Nak marifat Tuhan, jauh lagi. Ahlillah diangkat di takbir Allahu Akbar, mi'raj hati di ke hadrat Allah Ta'ala. Bukan jasad mi'raj. Mi'raj dengan jasad Rasulullah SAW. Mi'raj dengan hati. Maknanya hati terus fana dengan Tuhan, hilang. Dia nampak kebesaran Tuhan sehingga dia rokok, terasa Allah Ta'ala. Dia i'tidal, dia rasa dia Tuhan. Dia sujud, dia rasa Tuhan. Sampai salam, dia rasa af'al Tuhan semua. Dalil Quran terang kita bacakan. Kita baca Quran. Quran kata Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang jadikan kamu. Okey, itu kita pegang betul. Wa ma ta'malun ai a'malukum. Ma masdariyah. Itu maknanya apa? Amal kamu, perbuatan kamu. Perbuatan kita gerak, diam, duduk, bangun, semua dijadikan. Ada rasa tak Tuhan jadikan? Atau kita rasa kita yang rokok, kita rasa kita yang i'tidal, kita rasa kita yang sujud? Situ je kita nak jawab dah jam tuan. Itu kena buang pandangan makhluk. Ini perlu kepada zikir. Zikrullah kena banyak tembak dalam kalbi dia, sampai dia bersih. Sehingga terang cermin dalam untuk memandang af'al daripada af'al Tuhan. Baru dia sedap dalam ibadat. Lazat
Dia terbuang di makhluk daripada hati dia, dan Tuhan kurniakan dia kurniaan tawaran dari Allah, daripada gedung Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kata la haula wala quwata illa billah kamzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata. Tidak ada daya upaya untuk meninggalkan maksiat. Tidak ada kekuatan untuk mengerjakan taat. Illa billah, melainkan dengan Allah. Ini dia panggil apa? Kamzun. Gedung daripada gedung syurga Allah Ta'ala ni. Kalau gedung gaja pun banyak tuan-tuan. Ni gedung Allah Ta'ala. Tuhan akan pancarkan apa? Makrifat, nur dalam batin hati orang yang sedemikian. Lepas tu Ibnu Atta kata farriq qalbak minal aghyar. Kosongkan batin hati kamu lain daripada dia. Nasai dia akan cempakkan. Ya, itu dipanggil anwar muwajjahah. Ada anwar muraqabah, macam-macam anwar, nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Habis itu. Dan kerana inilah ada berkendak orang yang mempunyai makam ini kepada asbab turun daripada hemma yang tinggi, ya, kepada bahawa tajrid, ya, padahal diambil daripada Ta'ala dengan tiada wasitah, dan jama' atasnya dengan tiada manik dan tiada illah. Dan kerana inilah adalah berkendak yang mempunyai makam ini kepada asbab. Dia dah cantik, Tuhan angkat dia, tiba-tiba dia turun daripada hemmah yang tinggi, mana berhadap dia pada Allah, dia turun, dia berhadap pada makhluk. Habis. Ya, kerana bahawasanya tajrid itu hal, satu kelakuan yang diambil daripada Allah Ta'ala. Ini dipanggil ahwal. Likulli maqamin halun. Tiap-tiap makam dia ada hal. Kelakuan yang Tuhan cempakkan. Dalam batin hati dia. Sentapan daripada Tuhan berlaku. Dengan tiada wasitah. Dan jamak atasnya. Ya, dengan tiada manik. Jamak tu makam fanak tu panggil jamak lah. Menghimpunkan pandangan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Dengan tidak ada manik yang menyekat dan tiada elat. Tiada maknanya penyakit-penyakit yang merosakkan dia. Tiba-tiba dia cantik nak turun pula, ya, duduk bermain kotor lumpur di bawah istana, tuan-tuan. Ini dia panggil inhitat, gugur daripada hemah yang tinggi kepada hemah yang rendah. Habis. Kemudian orang yang tajrid dalam hal ini, dalam hal berkendak pada asbab, seperti orang yang diberi oleh raja. Sini ada di ini kiasan dia. Pakaian dengan pakaian kesukaan, dijadikan melihat-lihat, membela binatang dan memakai pakaian kesukaan. Ya. Raja yang hebat, persalinan yang cantik-cantik, tiba-tiba ditukar, dia nak duduk jaga lembu ke bawah. Ini dia panggil inhitat, jatuh daripada hemah yang tinggi. Itulah maksud ini. Dan kata setengah daripada masyayikh radhiyallahu anhu adalah umpama orang yang tajrid sebab asbab tadi. Itulah seperti orang, ya, dua orang hamba bagi raja. Maka kata raja bagi seorang, kerjakan olehmu dan makan olehmu. Mana kamu buat kerja, makanlah hasil tu, ya, daripada kerja tanganmu tadi. Dan katanya pula raja bagi seorang, kawan dia yang seorang lagi, tetap engkau kepadaku, duduk dalam istana ni, dan bagikulah menyukupkan, menyanggup bagimu, makan pakai semua aku tanggung gaja, kata. Entah apa gaja berkenan dengan akhlak dia apa kan, duduk sini, kau tak payah kerja, aku tanggung. Maka yang bekerja tadi asbab, yang duduk sini tajrid nama dia. Itu misalnya, ya. Maka pada kala keluar salah satu daripada keduanya daripada kehendak tuannya, raja tadi, maka adalah ia sejahat-jahat adab. Itu yang kita nak bincang. Jahat adab. Maknanya apa? Yang duduk di sana cabut lagi keluar, yang luar tak pasal-pasal nak pergi masuk ke dalam. Dua-dua kena hamput. Nanti kena hamput dengan raja. Dan datanglah baginya kebinasaan, wasak. Ya. Dan akhirnya, dan berkendak tiap-tiap daripada kedua itu mendirikan dalam suatu daripada berjabat atasnya dengan menghasilkan kasadnya, dan demikian itu tadbir serta Allah Ta'ala yang jadi ia daripada ketika, ya, dan tahqiq dalam takdir dia, seperti kata muallif. Dan akan datang ni tauti anak masuk bincang dalam masalah apa? Ya, itulah takdir, tuan-tuan, ya. Kita membincang masalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sawabikul himam la tuhrikul aswarul akdar. Ya, hemah yang kuat macam mana pun dia tak boleh menggontorkan kota takdir Tuhan. Ya, masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu saja berlaku. Tak lebih tak kurang. Apa yang Tuhan tak kehendaki, dia takkan berlaku. Ya, jadi apa yang kita lihat semua yang berlaku adalah semua masyiatillah, kehendak Allah Taala. Maka latihlah jiwa kita supaya sentiasa kekal memandang dia. Ya, maka akan terpancarlah berbagai-bagai futuhat daripada Allah Taala. Sawabikul himam la tuqrikul aswalu aqdar wallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah masalih. Inna khaira kullahu bi yadi wa anta bina ra'uf. Allahumma haqqina bi haqaqika. Waslubna ya Allah masarik al-anbiz. Allahumma ja'alna min ahli tajarrud ya Allah. Wajzib qulubana ya Allah anin nazar wa sukuni ilaiha hatta yankashif lana anwarul muraqabah wal musyahid. Bi jahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa sallam. Alhamdulillah.